tablet, PC, laptop untuk sama-sama mendapat perkongsian ilmu. Makin lama makin kita tajamkan kefahaman kita, yang khususnya yang berminat dengan technical BBMA ni. So hari inilah masa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ribuan terima kasih atas kesempatan masa yang anda buang. Rasa tak rugi, sebab setiap minggu Cikgu Double H kita akan bawakan sesuatu yang sangat-sangat baik dan tip-tip yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua supaya kita lebih memahami apa itu perjalanan BBMA. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, sebelum kita bermula seperti biasa, suka untuk saya ingatkan kepada saya dan juga anda semua, 869 masih angka yang bimbang lah, angka membimbangkan. Dan dengar cerita Kelantan pula dah ada 9 kes, daripada 0 naik 2, tiba-tiba dia terus langkah ke 9, dan sekarang ni KKM di Kelantan sedang mencari kontak rapat. Sebab tu saya kata ada baiknya dan ada tidak baiknya bila kita balik kampung. Kadang-kadang kita tak tahu pun kita bawa ke tak bawa ke kan. Jadi saya kalau ada peluang pun saya tak nak balik waktu ini. Nanti orang kampung dia akan cakap, dia ni balik bawa penyakit ni. Kita tak nak ada yang mengatakan begitu. So kita duduk je lah rumah diam-diam, ikutlah SOP. Semoga rantaian ni akan semakin lama semakin slow. Saya anggarkan 15 tahun lagi baru kita COVID. Allahu Akbar. Cikgu, dia merebak seluruh dunia cikgu. Yep, Sebab apa saya kata 15 tahun? Kalau 5 tahun dah settle Malaysia, kita buka semua sepadan. So sisa-sisa dia tu yang paling bahaya. Satu lagi, virus ni, virus adalah virus buatan, bukannya virus yang datang daripada binatang. Tak. Ini adalah kejadian yang dilakukan oleh manusia. Dia tak nak perang-perang dah. Dia guna virus saja. Untuk apa? Sendiri carilah. Sekarang ni dalam internet banyak yang boleh dipercayai, yang tak berapa boleh dipercayai. Kita sebagai manusia, apa yang kita boleh buat kat Malaysia ni, SOP jagalah buat masa ini. Okey, untuk episod yang ke-164 cikgu, masya-Allah. Minggu ini cikgu, minggu yang sangat-sangat, ada yang profit melantak-lantak, ada yang kejong melantak-lantak pun ada. Dia ada dua. Kalau tak profit, dia kejong lah. Okey, baik, saya nak tegur rakan-rakan di wall. Dan orang pertama pada malam ini, Azul Fadli. Jangan lupa share. Jangan lupa share sesuatu yang baik itu, yang baik ini untuk rakan-rakan kita yang lain. Mungkin dengan share anda dapat membantu orang, anda pun dapat dia punya keberkatan, insya-Allah. Semakin kita kongsi ke orang, semakin banyak benda yang kita tak jangka-jangka sampai kat kita, insya-Allah. Baik, Zulfadli, terima kasih. Weakness, thank you, terima kasih Weakness. Salam sejahtera cikgu, Pak Su dan Boboy. Happy PKPB Deepawali untuk semua. Aduh, sedihnya bila sebut perayaan je dah sedih dah Weakness. Sebab yalah, Alah. kita tak boleh nak jangka sama ada boleh sambut ke tidak. Macam kita raya puasa, kita dah kena lah. Semua duduk dalam rumah kan, sembahyang kat rumah, makan, itu je lah orang-orang dia. Tak boleh buat apa Weakness. Okey, kemudian ke Satria Faris. Assalamualaikum cikgu Pak Su, Boboy. BMBA sentiasa di hati. Bagus, teruskan. Istiqomah satu teknik. Kalau anda rasa ngam, insya-Allah. Okey, Bad Haji Ismail. AJ JPY Pay Weekly adalah kawasan tertinggi. Malangnya saya terlepas pandang di H1 yang masih belum membuat momentum sell. Soalannya, adakah dalam minggu ini akan terus ditrace ke kawasan tapak low M5 atau 10? Mohon pencerahan daripada Cikgu Lan, insya-Allah. Saya menyapa yang memberi khabar dulu. Yang soalan ni nanti dulu. Okey, salam bagi semesta, terutama kepada trader-trader semua, masya-Allah. Rizal semesta lama tak pakai ayat-ayat ni. Baik, Aziz daripada Brunei Darussalam. Salam Brunei. Abang Aziz. Abnau Mukis. Salam cikgu DJ Pak Su, Boboy, semoga sentiasa di bawah lindungan Allah. Teknik BMB semakin dekat di hati. Terima kasih atas
ilmu. Ya Allah cikgu. Rasa macam mana cikgu bila orang cakap macam tu ya? Berikan penghargaan, terima kasih ya Allah. Seronok gila tu. Seronok kan? Gila. Berbaloi lah dengan apa yang kita kongsikan. Baik, Assalamualaikum cikgu. Semalam hari yang indah. Wah, Fi, aku tahu kau profit kan. Okay, One Effect. Assalamualaikum DJ Pak Su dan Cikgu Lan, Boboy. Semoga sihat selalu. Harap cikgu ulas untuk GJ insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Okey, thank you Boboy ingatkan saya berkenaan dengan visual dan juga audio. Kalau ada sebarang permasalahan beritahu supaya cepat-cepat kita orang boleh ataupun Boboy technician yang terbaik kita ni akan cuba selesaikan. Iman, terima kasih Iman. Salam cikgu DJ Pak Su. Jangan lupa intro dulu, itu sudah mesti. Warren Harmawan 15 tahun swing. 15 tahun. Pak Su kata 15 tahun tadi. Iyalah. Betul lah. Jangan percaya cakap Pak Su. Anggaran 15 tahun kita nak bersih. Okey, semoga Cik Lan, Pak Su dan juga Boboy sihat selalu. Terima kasih Bat. Sulaiman Samsi apa 15 tahun? Dah terlepas. Okey, salam Cikgu Lan, Boboy dan juga DJ Pak Su. Semoga sihat daripada Faizi Sulaiman. Hai Cikgu. Hai Jaafar bin Ahmad Dani. Ni rakan cikgu ni. Baik. Anwar Ami. Salam Pak Su, Cikgu Aslan, semoga malam ni bertambah ilmu kita. Okey, kemudian kita ada Helmi. Kita ada Aril. Kita ada Mukhtar Ismail. Baik, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, macam biasalah di awal-awal ni, jangan lupa terus share benda yang baik untuk rakan-rakan kita juga. Sedikit komen tentang election tentang USA. Kalau saya perhatikan Facebook, okey, orang-orang yang sentiasa mengambil berat tentang election ni, dia tak ada orang lain tau. Dia retail trader. Macam election dekat Malaysia tau. Kejap dia kata okey 118, lawan dia begini, dia up sampai ke penghujung, tak dapat penghujung, dah senyap. Tapi sebenarnya benda tu semua membawa keuntungan kepada trader-trader. Okey, sikit-sikit komen cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Su, membawa kita warga kerja CTC.FM dan tonton di luar sana. Saya pun berada di luar. Saya dekat rumah, dekat Kajang. Malam ni bersiaran secara maya kita. Okey, alhamdulillah Pak Su, kita dah minggu ke 160. 64. 64. Masya-Allah, lama dah tuan-tuan. Dan sememangnya saya rasa tuan-tuan pun nampak dan tahu, dan berita yang terbesar sekali, terutama yang memberi impak pada trader, adalah di mana Joe Biden telah pun berjaya mengatasi Donald Trump. Yang mana Joe Biden telah mendapat sebanyak 290 berbanding dengan Trump 214. Jadi perang tahta berakhir sudah. Biden juara, Trump terkesima. Kita trader cari entry yang berfaedah, moga USD tidak dibelenggu dilema. Tapi ada juga yang dilema tu dalam election tu hari kan. Kenapa aku baca turun dia naik, aku baca naik dia turun. Itulah dia kadang-kadang. Okey Pak Su, secara personal Pak Su, pengalaman saya berpeluang merasakan betapa emosinya ketika saya trade pada hari Trump menang, pada November 2016. Pada hari itu Pak Su, saya hanya melihat sahaja. Saya langsung tidak ada keberanian untuk nak trade 4 tahun lepas. Tengok je. Jadi apa, tengok Pak Su, sebab apa tak pernah rasa macam mana. Sebab Pak Su, trader ni kan dia adakah satu benda yang perlu kita lalui, kita rasai, yang mana orang lain tak dapat rasa, adalah emosi ketika berlakunya satu perkara yang besar. Dan Pak Su, pemilihan Presiden Amerika adalah perkara yang sangat besar. Sebab dia akan impact satu dunia. Maksudnya dia akan impact kepada reserve currency, iaitu USD. Itu yang orang tunggu-tunggu. Sebab siapa menang, siapa tewas, dia akan impact kepada saham, kepada komoditi,
kepada definitely pada currency, tuan-tuan, dan juga pada banyak benda, polisi-polisi kerajaan. Jadi lepas tu saya masih ingat, lepas tu pada hari Trump menang, Euro USD, saya menunggu untuk peluang-peluang sell lepas tu. Tapi pada hari ketika Trump menang lepas tu, Euro USD dan naik di luar saya punya jangkaan. Saya tak terjangkau kenapa dia naik menggila pada hari tersebut. 2016 November, dan saya tengok, saya duk pening lepas tu, kenapa kau naik tinggi sangat? Saya tak ada clue lepas tu. Bila kita trade lepas tu, bila kita buat mapping, tapi mapping kita tu bila market bergerak di luar kita punya jangkauan ataupun kita punya mapping, kita rasa dah macam gelabah. Kita akan terkesima lepas tu. Kita senyap tengok, apa hal ni lepas tu? So saya tengok dia naik lepas tu kan. Dia naik dan kemudian dia jatuh, dan the next day, keesok harinya bila saya check candle yang semalam ketika Trump menang tu lepas tu, pergerakan daripada nilai tertinggi pada nilai terendah untuk EU lepas tu adalah anggaran sekitar hampir 400 pip, iaitu pergerakan yang memang tak pernah saya tengok berlaku. Tak pernah saya tengok berlaku. EU, tuan-tuan, lepas tu 400 pip memang gedabak besar. Memang gedabak besar. EU biasanya dalam 100 ke 120 pip harian. Dia pergi sampai hampir 400. Saya tengok, ya Allah, kita tak tahu apa jadi. Tapi bila saya check lepas tu, dan sebenarnya untuk kali ni feel saya tu ada balik. Saya check, dan kali ni saya berhadapan dengan market lepas tu, saya dah macam orang kata apa, dulu dah rasa terkesima, kali ni saya just monitor biasa saja. Dan ada beberapa orang yang pertama kali melihat di mana Biden menang ni, dan mereka masing-masing macam saya dulu lepas tu, masing-masing tengok, tak berani nak masuk market. Itulah pengalaman lepas tu, yang mana pengalaman ni tidak boleh dibayar. Walaupun tuan-tuan ada ilmu setinggi gunung sekalipun, tapi kalau tak pernah merasa bagaimana emosinya ketika pemilihan presiden, kita akan duduk tengok, apa benda nak berlaku ni, kita tak tahu. Dan apa yang berlaku lepas tu pada hari tersebut, November ketika Trump menang, adalah pergerakan Euro USD lepas tu naik sehingga mencecah ke kawasan tertinggi monthly. Dengan satu candle daily, dia mampu naik sehingga mencari ke kawasan tertinggi monthly lepas tu, dia touch dan dia jatuh berminggu-minggu. Dan ramai orang yang siapa buy memang terkena, yang sell lepas tu dia punya profit bagai nak gila. Dan benda tu lepas tu saya menunggu untuk kali ni. Tapi dia punya momentum, kekuatan yang 2016 lepas tu adalah berbeza dengan yang berlaku yang sekarang ni. Iaitu pergerakan untuk kali ni lepas tu tidak segila, tidak menggila macam yang sebelum ni. Saya tunggu dan saya lepas tu saya menunggu setup di monthly. Nampaknya tak muncul juga. Tak muncul Dan alhamdulillah maksud saya setup di USD. Dan saya cari punya lepas tu, saya nampak ada setup monthly telah muncul di satu pair yang nama di EJ, Euro JPY. Alhamdulillah, semalam diterbang. Setelah hampir seminggu saya simpan, dia terbang lepas tu, saya nampak ramai siapa trade JPY memang profit gila-gila. Ada senyum lah. Tu yang tadi orang bertanya pasal AUD JPY, sebab pergerakan JPY tuan-tuan semalam memang mantap selepas kita orang simpan entry buy. Sebab lepas tu Euro JPY adalah setup di time frame monthly. Re-entry buy di monthly, iaitu tempat yang paling baik buy untuk bulan ini. Itu yang saya melaya bagai nak gila semalam. Alhamdulillah, saya TP, ambillah sedikit apa yang betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, syukur apa yang saya nak ceritakan malam ni lepas tu memang tak lari seperti biasa, yang mana kita nak melihat tentang apakah kedudukan indeks USD yang merupakan reserve USD adalah reserve currency. Semua orang merujuk kepada dia. Dan kalau kita rujuk lepas tu dekat chart ni, lepas tu boleh nampak chart ni. Dan yang mana untuk hari ni lepas tu dan tuan-tuan semua, kita nampak bahawa indeks USD sekarang berada di paras sekitar 92.82 mata. Di sebelah kanan ni lepas tu. Di sebelah kiri sekali ni tuan-tuan adalah candle di weekly. Di kanannya adalah di daily, manakala di 4 jam sebelah kanan dan kanan sekali adalah 1 jam. Okey.
kalau kita lihat apa yang sedang berlaku pada minggu ini, untuk minggu ni kita nampak sebenarnya candle berada di sekitar kawasan-kawasan terendah di weekly. Kawasan terendah di weekly. Okey, jadi untuk kita nak pastikan bahawa dia berada di kawasan terendah dan untuk memastikan bahawa kenaikan ni adalah valid, kita perlu melihat candle-candle di time frame 4 jam ataupun H4. Dan sebab apa? Candle H4 ni lepas tu yang akan menyatakan bahawa sama ada pergerakan daripada terendah weekly akan naik sehingga ke kawasan tertinggi weekly. Ni yang kita tunggu lepas tu. Untuk setakat ni, ketika ini masih belum lagi ada sebarang confirmation yang nak menyatakan bahawa candle nak bergerak daripada terendah weekly kepada tertinggi weekly. Terendah weekly lepas tu, tuan-tuan semua yang menggunakan BBMA adalah kawasan-kawasan 5-10 low. Inilah kawasan-kawasan support. Dan kawasan tertinggi adalah kawasan 5-10 high. Dan lepas tu impact yang berlaku pada minggu lepas, lepas tu nampak yang sebatang merah ni kan. Ini lepas tu jatuhan yang berlaku. Ni yang mantap ni. Ni yang sedap lepas tu ni. Ni yang minggu lepas. Dan akhirnya kita dapat tahulah yang Joe Biden telah pun memenangi election. Dan kita menunggu untuk dia ditabalkan sebagai presiden. Kalau saya tak silap lepas tu, saya ada terbaca pada tu website. Dia nyatakan dijangkakan sekitar Januari 20. Disebab 2021. Disebabkan maknanya lambat lagi lah sebulan lebih kot. 2 bulan. Disebabkan pandemik ni kan, jadi diorang jangkaan sekitar Januari 20. Wallahu a'lam. Tapi apa yang berlaku kita tengok sekarang peluang-peluang yang ada lah. Dan lepas tu untuk hari ni dan saya masih fokus pada USD lepas tu, dan saya nampak untuk perjalanan hari ni kalau saya lihat di sebelah kanan ni lepas tu saya besarkan. Okey, saya besarkan ni semua senanglah. BBMA only. Okey, saya besarkan. Okey, kalau lepas tu boleh nampak ada satu candle yang merah di sini. Candle ni lepas tu dia tutup di luar ataupun di bawah garisan hitam ni. Baik. Yang candle ni tuan-tuan semua, ini adalah nama dia candle momentum cell. Bermaksud ada kekuatan untuk nak terus jatuh. Sebab lepas tu kalau kita lihat, saya berdasarkan kepada candle ni, lepas tu tengok ini adalah tempat yang tertinggi. Ini consider pucuk lah. Dan di sini adalah tempat juga yang tertinggi, tetapi yang ini tinggi ni lepas tu adalah lebih rendah daripada tinggi sebelum ni. Okey. Ini bermaksud ini higher, ini dia panggil high low. Maknanya tempat tertinggi yang lebih rendah daripada sebelum ni. Okey. Manakala lepas tu, ini adalah kawasan yang terendah. Ni terendah dan ni lebih rendah. Nampak tak lepas tu? Bermaksud dia ada jatuhan. Bermaksud trend tu kita nampak dia nak jatuh. Dan berdasarkan kepada bacaan BBMA, kita tahu bahawa di daily ni lepas tu telah pun muncul satu candle yang dinamakan yang warna merah ni, candle momentum cell. Dan dalam BBMA lepas tu, apabila muncul momentum cell, ia akan diikuti dengan satu setup dipanggil re-entry cell. Inilah yang saya tunggu di sini. Inilah lepas tu yang saya tunggu. Iaitu untuk nak masuk peluang-peluang sell. Tetapi dia perlukan confirmation. Apakah confirmation lepas tu? Jikalau kita nampak bacaan momentum sell di daily, kita menunggu re-entry sell di daily lepas tu, maka yang akan validkan perjalanan untuk jatuhan lepas tu adalah momentum sell di H1. Apakah itu momentum sell di H1 lepas tu? Adalah satu candle yang kita tunggu untuk tutup di bawah garisan hitam ni lepas tu. Ni first, lepas tu nampak yang candle biru ni tutup di atas garisan hitam ni. Okay. Ni nama dia candle momentum buy. Kita menunggu untuk satu candle yang tutup di bawah garisan hitam ni macam ni lepas tu. Nampak yang merah ni, tutup ni kan. Lepas tu boleh nampak kan? So ini adalah momentum sell. Yang merah itu tutup ni, kita menunggu candle-candle merah untuk tutup di bawah garisan ni. Dan jikalau muncul bacaan tersebut, maka validlah perjalanan untuk jatuhan bagi setup re-entry sell di daily yang saya nyatakan tadi.
Jadi ini setup yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu. Dan lepas tu bila kita melihat peluang-peluang untuk re-entry sell di daily bagi indeks USD, maka ada dua pair lepas tu yang selalunya dia cukup apa, kalau pergerakan USD ni bergerak kan, dia mudah sangat menerima impact atau menerima dia punya pergerakan daripada USD adalah dua pair lepas tu, iaitu Euro USD dan USD CHF. Yang mana bila kita nampak peluang re-entry sell di daily untuk indeks USD lepas tu, maka pair yang selalunya bentuk untuk jatuhan juga adalah USD CHF atau UCHF. Okay, sekarang saya tunjukkan. Ini UCHF, lepas tu mana UCHF? Okey, ni dia. Okey, sekarang saya buka. Lepas tu nampak di sini. Yang mana kita nampak di sini, kalau sebelah kiri ni adalah daily, lepas tu kita nampak candle berada di sekitar kawasan merah biru atas ni. Ini adalah, lepas tu nampak yang kurungan 10 tu kan? Okey. Ini adalah MA10 high dan satu lagi dalam kurungan ada 5 kan? Ini adalah MA5 high. Maksud garisan ni tuan-tuan, ini adalah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk hari ni. Jadi bila tertinggi untuk hari ni, peluang kita adalah untuk sell. Tetapi tuan-tuan, yang akan memvalidkan jatuhan sell di re-entry daily ni tuan-tuan adalah momentum sell di H1. Iaitu apa? Kita menunggu candle palsu untuk tutup di bawah garisan hitam ni atau dipanggil momentum sell. Itu yang kita tunggu. Hingga saat ni palsu belum lagi ada sebarang. Jadi sekarang cuma baru tanda-tanda awal. Okey, antara tanda-tanda palsu yang selalunya muncul adalah kalau saya besarkan ni. Okey, lepas tu tengok saya tandakan, saya pakai ni candle ni, lepas tu perhatikan saya buat garisan. Okey, nampak garisan ni menaik? Okey, daripada puncak yang berada di sini saya tarik sampai ke sini, nampak naik kan? Okey, sekarang lepas tu tengok pula saya tarik puncak ni menurun, nampak? Okey. Ni di sini nampak tak palsu. Dia tak sama. Nampak? Sepatutnya kalau dia nak naik, dia kena, kalau atas ni garisan ni menaik, di bawah pun dia kena menaik. Tetapi palsu dia menurun. Apa maksudnya? Ini adalah tanda-tanda yang kita panggil sebagai apa? Divergent. Dia panggil bearish divergent. Ini adalah tanda-tanda awal untuk nak berlakunya kejatuhan di H1. Ni jangkaan kita. Jadi ini adalah tempat-tempat terawal. Jadi palsu biasanya bagi sesiapa yang kalau trade dia ada lebih dari satu akaun palsu selalunya kalau yang trade lebih dari satu akaun, saya jarankan untuk nak rasa bagaimana emosinya trade untuk mendapat kawasan tertinggi ataupun pucuk, tuan-tuan boleh entry satu sell kat sini. Faham? Instantly boleh buat. Faham? Satu. Cukup satu. Lepas tu kita akan monitor. Masa tu lepas tu kita akan berkata-kata, ish, kau ni nak naik ke nak jatuh? Kau dah naik ke nak jatuh? Lepas tu, masa ni lah tuan-tuan, kita akan rasa, alamak, ini kalau naikkan aku kena cut loss. Macam itulah tuan-tuan. Bukan senang Kita nampak pasal orang trade ni, yang dapat pucuk akar ni macam mudah. Tak, pasal ketika mana candle-candle tu macam ni, dia macam nak bergerak, tak bergerak. Pasal kita macam berkata-kata, kau nak jatuh ke? Kau nak naik ni? Nampak macam jatuh, tapi macam tak nak jatuh. Berkata-kata palsu. Saya palsu, saya cerita dalam grup saya, ketika mana kita berkata-kata dalam hati, nak naik ke? Nak jatuh. Tapi kita nampak, ini kawasan-kawasan yang tertinggi untuk hari ni. Maka saya kata kat dia orang, tuan-tuan, jangan berkata-kata macam itu, terus entry satu. Entry paling minimum. Yang tidak boleh menyebabkan kita MC lah. Janganlah kita letak jumlah besar. Minimum. Dan saya katakan, okey, gunakan akaun yang pertama, entry, katakan 0.01. Faham? Okey dah, cukup. Lepas tu, kemudian, jikalau ada candle yang jatuh membuat macam momentum sell, lepas tu di sini, maka selepas momentum sell akan ada re-entry sell. Faham? Lepas tu, entry yang pertama dah profit, entry yang kedua, lepas tu, masuk sekali lagi pada akaun yang kedua. Jadi, ini cara bagaimana kita nak mengawal kita punya emosi. Okey? Jadi bila kita masuk macam tu palsu, bermaksud
kita insya-Allah akan profit dengan 2 akaun. Tetapi Pak jikalau entry kita pertama di sini, saya besarkan. Kat sini Pak kalau kita masuk di sini sell, akaun pertama, kemudian dia naik, terus naik dan membuat bacaan momentum buy berterusan, bermaksud Pak entry sell kita ni mesti cut loss. Bila cut loss tuan-tuan, akaun pertama je cut loss Pak akaun kedua tidak terusik. Jadi tuan-tuan ini caranya di mana kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 akaun. Dan Pak biasanya yang bertanya pada ini cara lah sebagai cara yang saya perhatikan, di mana tuan-tuan, Pak saya biasanya saya tak akan letak dump semua situ. Saya akan bahagikan sekurang-kurangnya 2. Dan Pak ada yang bertanya saya macam mana nak dapat pucuk. Dia beria-ia Pak nak sangat pucuk. Bila saya kata ini kemungkinan pucuk, dia nak masuk takut. Pasal apa Pak Pasal kebanyakan yang bertanya kepada saya Pak mereka masing-masing ada hanya satu saja akaun. Tuan-tuan, Pak Rubber Boy, jikalau kita trader ni Pak hanya ada satu akaun, secara tanpa sedar Pak kita kalau boleh nak sell paling atas, kita nak buy paling bawah. Percayalah benda tu tak akan berlaku. Kalau berlaku pun itu rezeki yang memang orang kata apa, nasib. Sebab zone kita nampak. Kalau kita nak betul-betul pucuk Pak tanpa ada sebarang planning yang proper, memang sukar. Jadi tu kadang-kadang Pak biasa dengar kan dia panggil beginner luck. Beginner luck. Mula-mula tu profit, lepas tu memanjang MC. Jadi bagi sesiapa yang ada satu je akaun, percayalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sangat masuk pucuk, tiba-tiba kalau silap, tuan-tuan akan berasa sangat-sangat takut. Itu sebab saya kata kita mulakan dengan sekurang-kurangnya 2 akaun. Kalau tuan-tuan ada $20, buatlah 2 akaun. Ambil akaun micro, akaun pertama $10, akaun kedua $10. Jadi kalau kita trade, kita tidak akan MC the whole $20. Kita running dulu yang $10, okey, akaun pertama kita entry. Kalau dia jatuh, seperti yang kita jagakan, masuk pula akaun kedua. Jadi benda tu akan bergerak sikit-sikit Jadi kita tidak meletakkan semua sekali pada tempat yang sama. Kita mempelbagaikan tempat untuk kita nak meletakkan entry. Okey. Itu sedikit perkongsian lah yang mana bukan apa sebab saya belajar daripada beberapa persoalan-persoalan yang sering ditanya oleh ada beberapa student dalam grup saya. Saya duk fikir kenapa dia nakkan benda pucuk, sedangkan dia macam takut-takut. Akhirnya saya notice bahawa yang bertanya tu kebiasaannya, bukan semua, kebiasaannya ada hanya satu akaun. Jadi masing-masing nak the best, sedangkan ilmu tak the best. Jadi tuan-tuan, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Okay, alright. So itu roughly yang saya nak terangkan tentang indeks USD, yang mana bila kita nampak indeks USD dalam keadaan dijangka jatuhan, maka USD CHF kita merujuk untuk peluang sell. Maka satu lagi pair yang mana selalu menerima impact secara direct, secara langsung tentang pergerakan USD adalah Euro USD. Ini sangat popular. Dan sekali lagi saya besarkan kat sini, tuan-tuan boleh nampak. Okey, Pak Su boleh tengok kat sini. Tadi dia nak jatuh kan? Okey, sekarang Pak Su tengok. Ni ke bawah kan? Dia menurun garisan ni kan? Okey, menurun garisan ni. Okey, sekarang kalau Pak Su tengok, dia menurun ke bawah tu, tetapi ini ke atas. Berbeza Pak Su kan? Kenapa stok dia akan jadi berlawan? Itu tandanya Pak Su. Apabila bentuk-bentuk ini berlaku, selalunya ini dipanggil divergent. Ini adalah dipanggil bullish divergent. Saya bagi contoh yang terdekat yang berlaku lah Pak Su. Sekejap Pak Su tengok kat sini. Kalau kita notice tuan-tuan nampak tu ini menaik kan? Ada sedikit menaik. Kan? Tetapi ini Pak Su, dia menurun. Nampak? Okey. Nampak tak? Di sini menurun dan di sini menaik. Apa jadi akhirnya? Kena jatuh.
Jadi ini tanda-tanda dia panggil bearish divergence, yang mana tanda-tanda untuk jatuh. Ni antara bagi trader tuan-tuan, dia tahulah benda-benda macam ni. Dia belajar, dia nampak. Ini adalah tanda-tanda. Dan jika dia berlaku dekat H1, bermaksud ini adalah setup untuk time frame di daily. Okey, alhamdulillah kita dah ada sampai 2 atau 20 setakat ni live. Wah, saya pun tak tengok dah angka-angka ni. Saya tumpu kat sini je sebab tip ni mahal ni. Tip saya bagi lah, masa pun pendek. Cuma saya rasa ini antara tip yang mana tuan-tuan di luar sana boleh gunakan untuk nak mengenal pasti ya ke? Dia macam tu. Ni antara satu tuan-tuan kenapa saya nak buy atau sell, saya tengok benda-benda macam ni. Adakah dia berlaku persoalan ni Pak Su? Kalau bertanya, adakah setiap kali nak U-turn dia mesti berlaku? Jawapannya Pak Su, tidak. Tidak ada benda 100%. Tidak ada cara yang holy grail. Tetapi tuan-tuan, ini adalah antara salah satu cara yang boleh kita letakkan sebagai kita punya SOP untuk nak melihat perubahan trend mengikut time frame. SOP atau Standard Operating Procedure. Okey Pak Su, dah pukul 11, cantik. Macam biasa, saya memang ambil masa sampai pukul 11 untuk saya nak bercerita sikit pasal kita USD. Dan mungkin kita boleh terus kepada kita punya soalan-soalan Pak Su yang ditanya oleh kita punya penonton. Baik, Bad Haji Ismail, AJ dan juga JPY. Pair weekly adalah kawasan tertinggi. Malangnya saya terlepas pandang di H1 yang masih belum membuat momentum sell. Soalan dia, adakah dalam minggu ini dia akan retrace ke kawasan tapak low M5 dan M10? Mohon pencerahan daripada cikgu. Ni AJ JPY. Okey, cantik. Kalau pas tengok kat sini, pas nampak senarai saya punya nama-nama ni, 0001 JPY AJ, KJ, CFJ, EJ. Lepas tu memangnya saya monitor semua pair JPY. Ni tuan-tuan, cara bagaimana saya nak monitor. First pasu, saya nak melihat ke semua 66 ni dalam satu kotak. Saya gunakan, saya namakan saya punya ni sebagai pair JPY. Saya klik ni pasu nampak ada 6 kotak. Wow. Okay, yang mana top leftnya adalah AUD JPY, bawahnya adalah AZD JPY, tengah atas adalah KED JPY, bawahnya EJ, kanan atas JJ dan bawahnya ada UD. Ada 6 pair pasu. Saya tengok serentak apa yang kau orang tengah buat ni. Macam itulah lebih kurang. Kalau kita tengok secara kasar, sebelum saya nak menjawab soalan Tuan Bad yang bertanya pasal AJ, kita lihat dulu keseluruhan pasal JPY ni pasu. Okey, pasu yang bagusnya tuan-tuan, yang saya suka sangat JPY ni adalah kalau pasu tengok AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY, Euro JPY, GBP JPY, USD JPY. Pasu akan nampak semua perkataan JPY sebelah kanan. Ya, betul. Jadi dia senang cerita pasu. Dia kalau satu naik, semua naik. Itu je. Nampak tak? Naik, dia semua naik. Senang cerita. Dia tak ada nak confuse. Jadi cuma ada yang naik dulu, ada yang mungkin lewat sedikit. Kalau pasal tengok sekarang, nampak tak? Nampak tak bentuk dia? Semuanya macam almost alike. AJ bentuk dia dengan NJ. Hampir sama bentuk. KED JPY, Euro JPY. Nampak tak kenaikan dia pasu? Hampir sama bentuk dia kan? Ini semalam pergerakan besar pasu. Ni yang kita tahu. Dan sebenarnya pergerakan JPY ni pasu, dalam bacaan saya, dia nak pergi lebih jauh ke atas. Ini adalah setup terawal dalam time frame yang besar, iaitu di time frame monthly sebenarnya pasu. Jadi ini pergerakan kecil dah berlaku. Dan itu untuk di kesemua 6 JPY. Sekarang saya nak menjawab pasu terus kepada AUD JPY yang ditanya oleh Tuan Bad. AJ yang ni, AJ ni. Jadi tuan-tuan, sekarang saya buka 6. Lepas tu boleh nampak 6 sekali kan. Jadi saya tahu, okey, kalau saya nak trade pasu untuk JPY saya tengok 66 ni. Okey, jadi trend dia sama. Cuma katakan saya nak memilih AJ, apa saya buat pasu? Saya pergi kepada AJ sahaja. Saya klik AJ, ada 3 kotak. Akan senang. Right? Jadi sekarang AJ, kita bercerita pasal
AUD JPY. Okey. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak menjawab sebab tuan-tuan, kita dah masuk minggu kedua untuk bulan 11. Cuba kita lihat lepas tu di tampil paling besar sekali. Apa cerita dia? Adalah di monthly. Monthly sebelah kiri, di sebelah tengah ni lepas tu weekly, dan di kanannya lepas tu adalah daily. Okey, kita tengok ni dulu. Okey. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Okey. Tuan-tuan, lepas tu ini adalah perjalanan jauh. Perjalanan jauh lepas tu. Jauh ke mana? Jauh ke atas. Inilah impact daripada election yang kita tunggu lepas tu. Okey, mari saya terangkan satu persatu. Di sebelah kiri lepas tu, part-part ni memang saya suka benar. Lepas tu nampak ada satu candle merah dan biru. Baik. Bersentuh dengan karisan dalam kurungan 5 ni. Nampak lepas tu okey. Ini lepas tu dipanggil kawasan re-entry buy. Kawasan re-entry buy. Dalam BBB tuan-tuan, re-entry buy ni telah pun muncul selepas satu signal nama dia lepas tu arah kukuh buy. Yang best ni lepas tu, ilmu daripada Tuan Omar Ali dan juga Cikgu Rohi, kredit pada masa dua orang ni, cikgu saya memang mantap sebab bila kita nampak lepas tu arah kukuh buy, kita dah tahu lepas tu selepas ni akan ada re-entry buy. Cuma kita perlukan confirmation. Dan sekarang lepas tu bacaan re-entry buy di monthly telah pun divalidkan dengan apa lepas tu? Dengan adanya bacaan momentum buy di daily. Ni sebelah kanan ni lepas tu. Maksudnya tuan-tuan, lepas tu dan boy, apabila ada bacaan momentum buy di daily, maksudnya tuan-tuan, re-entry buy di monthly telah valid. Itu yang saya suka. Tahu kenapa lepas tu? Sebab selepas ini, apabila muncul arah kukuh buy, re-entry buy lepas tu, next adalah momentum buy. Kita dah tahu dah dia nak pergi mana. Cuma kita perlukan confirmation. Jadi, di manakah momentum buy? Tuan-tuan, atau lepas tu, kita tunggu candle untuk tutup di luar atas garisan hitam ni lepas tu. Kita nampak dia macam kecil kan, tapi ni monthly lepas tu. Kalau saya gerakkan daripada harga semasa ke kawasan ni, dia dah sampai 300 pip lepas tu. Baru jarak sini. 300 pip. Ni monthly. Dan kalau kita rujuk daripada ilmu multi time frame, bila berlaku re-entry buy di monthly lepas tu, maka di weekly adalah market hilang volume buy. Apa dia market hilang volume buy? Saya besarkan lepas tu di sini, tuan-tuan boleh nampak. Ni lepas tu. Candle ni. Nampak tak ketika menyentuh garisan biru ni di weekly dalam kurungan 50? Okey tuan-tuan. 50 ni tuan-tuan, maksudnya garisan EMA 50 di weekly adalah kawasan-kawasan yang terendah untuk bacaan monthly. Maksudnya lepas tu, apa yang berlaku di sini, candle ni dah berada ke garisan EMA 50 tuan-tuan. Selepas ni lepas tu, insya-Allah kita tidak akan jumpa lagi kawasan serendah ni untuk tempoh mungkin lebih daripada setahun. Maksudnya lepas tu, dia jangka naik untuk tempoh minimum setahun. Naik dan terus naik. Okey. Jadi bacaan besar dah nampak tuan-tuan Bacaan besar kita dah nampak. Jadi kita kecilkan kenapa? Kita kecilkan untuk kita nak mencari di manakah tempat yang terbaik untuk kita nak entry. Jadi monthly dah nampak re-entry buy. Weekly dah nampak market enough volume buy. Daily dah ada momentum buy. Okey Cun, memang Cun bakso. Jadi sekarang kita nak mencari tempat-tempat terbaik untuk kita nak entry. Sebelah kiri adalah daily. Sekejap bakso saya buat balik ni. Okey, dari tengahnya saya pergi pada 4 jam. Dan lepas tu di kanan sekali lepas tu saya letakkan adalah time frame H1. Okey. Untuk semua tuan-tuan, saya adalah seorang trader yang banyak mencari setup di daily. Kenapa? Saya perlu terangkan. Tuan-tuan, setup di daily tuan-tuan adalah setup yang sangat kuat. Sebab ia tidak boleh berlaku setiap hari ketika market rally macam ni Pak Su.
dia boleh berlaku sekerap seminggu sekali lepas tu. Saya ulang sekali lagi, di daily lepas tu, maksud ni di sini, ni bacaan momentum. Bacaan momentum diikuti dengan re-entry, yang mana re-entry ni lepas tu dia mampu untuk berlaku paling kerap pun 5 hari sekali. Jadi kita kena banyak bersabar lepas tu untuk menunggu setupnya, dan bila dia muncul betul-betul kita layer. Jadi bagaimana kita nak mengenal ia muncul lepas tu? Okey. Satu, tuan-tuan nampak ini adalah bacaan momentum buy. Okey. Apabila ada bacaan momentum buy, akan diikuti dengan satu bacaan lepas tu re-entry buy. Okey. Jadi dalam BBMA, apabila berlaku re-entry buy di daily, maka di H4 adalah zon market hilang volume buy. Cara untuk kenal lepas tu, di 4 jam, entry terbaik jika kita menggunakan 4 jam tu adalah di antara mid BB hingga kepada low BB. Ini zon dia. Zon inilah tuan-tuan adalah zon market hilang volume buy di 4 jam, iaitu zon re-entry buy di daily lepas tu. Inilah yang saya tunggu. Hari ni hari Selasa, dan kalau dia mampu berlaku lepas tu, mungkin seawal hari Jumaat. Mungkin. Okay. Dan kalau tak berlaku hari Jumaat, saya tunggu untuk minggu depan. Apa saya nak buat? Lepas tu, insya-Allah berlaku bacaan ni, yang mana kita menunggu untuk apa lepas tu? Untuk garisan low BB. Lepas tu nampak dia dah mencangkuk ke atas ni, menguncup ke atas ni. Betul. Garisan ni. Saya menunggu untuk garisan low BB ni lepas tu bertemu dengan garisan EMA 50 di H4. Pada ketika ni lepas tu, kalau kita lihat tuan-tuan, boy, garisan EMA 50 telah pun bertemu dengan low BB di sini. Nampak tak? Di sini. Betul? Okay. Tapi ini di H1. Bila ini berlaku di H1, maka dia adalah setup lepas tu re-entry buy di H4. Setup re-entry buy di H4 lepas tu, dia tak kuat sebab dia boleh berlaku setiap hari. Jadi dia lemah. Lagi kerap lepas tu setup ni berlaku, lagi lemah. Dia kuat apabila bermula pada daily sebab dia tidak boleh berlaku setiap hari ketika market rally. Kalau market sideways memang hari-hari, ni market rally. Jadi lepas tu, saya menunggu bentuk ni lepas tu. Bentuk yang berasa nampak sekarang ni kan? Okay. Bersilang. Hitam ni bersilang ni, di H1 ni berlaku di H4. Ni di H4 lepas tu. Yang ni. Saya menunggu ni. Ni. Jikalau dia berlaku mungkin lusa, ini Selasa, Khamis, Jumaat, saya dah boleh senyum lah. Apa saya dah buat lepas tu? Memang saya akan, biasanya saya punya kerja lah lepas tu kan, akaun pertama saya dah siap melayer dekat kawasan ni. Wow. Layer saya adalah PO buy limit. Itu yang saya tunggu. Dan yang akan memvalidkan perjalanan market hilang volume buy di H4 dan re-entry buy di daily ni lepas tu adalah momentum buy di H1. Jadi tuan-tuan, perjalanan ini dia adalah sangat menarik. Kita boleh lihat setiap hari, dan ini lepas tu memang saya akan kongsikan secara detail dalam saya punya group dan dekat saya punya wall di Facebook, dan juga saya punya dekat Telegram channel Nasrul Effect. Saya akan letak sedikit demi sedikit lah. Sebab lepas tu penceritaan dia agak detail. Betul. Tapi dia sangat-sangat nyeronokkan. Sebab bila kita boleh baca, kita nampak bila dia nak berlaku, di mana kita boleh entry, dan berapa jauh insya-Allah dia mampu untuk naik. Okey, satu benda yang saya nak kongsikan sebagai jangkaan tuan-tuan untuk semua. Masa 15 minit ni. Okey. Pak Su nampak tak satu candle biru kat sini jap Okey, saya besarkan. Okey, Pak Su nampak candle biru ni? Okey. Ini candle yang pertama, candle yang pertama. Dan sebenarnya Pak Su, candle pertama tu Pak Su sama fungsi dengan candle yang pertama yang ni. Allahu Akbar. Ni. Ni Pak Su kan? Ni kan? Maksud yang ni adalah sama dengan yang ni. Maksud dia. Pak Su bayangkan, sekarang ni, ini dia 4 jam Ni satu kena 4 jam. Kita kira dulu. 1, 2, jap Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey.
dah ada 10 candle 4 jam, bermaksud 40 jam. 40. Okey. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas tu dah ada 20 candle 4 jam, bermaksud 80 jam. Maknanya dah 3 hari. Okey, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu dah ada lebih daripada 30 candle H4, bermaksud 120 jam. Okey? Bermaksud dah seminggu kan? Ini adalah 30 candle 4 jam seminggu. Bagaimana lepas tu kalau saya katakan 30 candle daily, berapa lama? 30 candle daily. Satu hari, satu candle daily. 2 hari, 2 candle daily. Kalau 30 hari, 30 candle daily. Lepas tu bermaksud sebulan. Ini kita boleh jangkakan perjalanan jauh lepas tu. Itu yang saya katakan perjalanan jauh. Bagi tetapi yang nampak pada ni, ini tuan-tuan tanda-tanda untuk insya-Allah perjalanan jauh. Yang mana saya menunggu untuk setup re-entry buy di daily, kemudian insya-Allah bertahan untuk pergerakan lebih jauh ke atas. Itu yang kita jangkakan. Baik. Okey? 15 minit. Saya cuba nak kejar-kejar ni sebenarnya. Ada di saya dah catat dekat sini. GJ, EJ, NU. Dia ada 3. Okey. Dia minta tadi AJ, AJ dah. GJ, GJ, EJ, GJ. Okey. Dia dalam tadi rangka 6 kotak tadi tu kan. Semua dah ada. GJ, EJ dan NU lepas tu NU. Okey. Saya pergi pada GJ. Ni pun tuan-tuan memang lepas tu memang satu apa? Memang mantap lah sebenarnya, ramai yang minat GJ ni. Okey. Lepas tu nampak tak ni? Tuan-tuan nampak dekat daily? Okey. Ni nama dia baca momentum buy. Ni momentum buy. Ketika berlaku momentum buy ni lepas tu, momentum ni tuan-tuan bukan tempat nak entry. Momentum ni signal. Sabar, tunggu untuk munculnya re-entry. Okey. Untuk perjalanan harian, saya nak tuan-tuan dapat entry tuan-tuan. Entry yang kuat. Pegang, jauh dia pergi. Okey. Ini lepas tu, kalau lepas tu tengok, ini dipanggil juga bacaan momentum. Tetapi, momentum buy ni lepas tu berada di time frame 4 jam, H4. Okey. Dan, bila ada momentum buy, ni nama dia re-entry buy. Tetapi lepas tu, bila 4 jam, kita tak nampak jelas. Untuk nampak jelas, pergi pada H1, lepas tu nampak tak ni? Okey. Pertemuan. Garisan biru ni dia berada di dalam, dia keluar dan di dalam. Inilah tuan-tuan. Ni nama dia tepat-tepat ataupun tanda-tanda berlakunya. Kita nampak bentuk ni tuan-tuan di H1. Nampak di H1 lepas tu, tetapi setupnya adalah re-entry. Di mana? Di 4 jam. Yang saya nak sangat tuan-tuan tunggu dengan penuh kesabaran ni lepas tu adalah setup ini yang kita nampak garisan biru keluar dan masuk lepas tu, yang saya nakkan tuan-tuan untuk sabar menunggu dia berlaku di 4 jam. Ini yang saya nak. Tapi sekarang lepas tu kita tengok 4 jam. Garisan dia jauh lagi dengan sini kan? Jauh kan? Jauh. Disebabkan jauh tuan-tuan, kena bersabar. InsyaAllah tak Jumaat ni, minggu depan. InsyaAllah. Dan setup pula tuan-tuan, lepas tu setup yang sangat kuat sebab dia akan membawa perjalanan jauh. Perjalanan jauh lepas tu. Memang jauh perjalanan dia. Perjalanan dia yang dijangkakan minimum 20 candle. Minimum. Kenapa 20? Sebab kita menggunakan garisan top BB. Top BB membawa perjalanan purata 20 candle. Jadi momentum buy ni tuan-tuan hanya akan terbatal dengan momentum sell. Lepas tu tengok sini, saya bagi satu contoh lah lepas tu tuan-tuan kenapa saya kata minimum 20. Maksimum saya tak tahu lepas tu. Tapi minimum mengikut garisan ni. Contoh lepas tu saya bagi contoh Okey. Kita nampak kan ada satu candle merah ni. Okey. Candle merah ni tuan-tuan, lepas tu ini dia panggil momentum sell. Ya. Yeah. Momentum sell ni lepas tu telah pun terbatal dengan candle momentum buy. Bermaksud dah tak ada sell lah. Cuba lepas tu kira. Lepas tu kita sama-sama kira. Ini candle yang pertama. Okey. Kita kira. Kedua,
ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Nampak tak 10 candle? Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu, dah 20 candle. Nampak tak saya katakan tadi? Minimum 20 candle. Maksimum saya tak tahu. Tak ada orang tahu. Tapi kita dah tahu dah. Jikalau lebih pada 20, bermaksud standby. Standby. Yang nampak momentum set ni nak terbatal. Bila? Bila kita tak tahu. Jadi itu sebab kita kena bersabar. Jadi lepas tu, kita nampak di sini candle yang pertama candle pertama dah ada. Yang naik momentum buy. Dan hari ini adalah candle yang kedua. Jadi lepas tu, kalau kita menggunakan jangkaan kiraan ni, 20 candle tolak 2 candle, berapa baki dia lepas tu? 18 candle. Dan ini adalah candle daily lepas tu. 18 candle daily adalah 18 hari lepas tu. 1 minggu, 5 hari. Bermaksud jangkaan naik ni lepas tu, insya-Allah mampu naik sekurang-kurangnya berbaki 3 minggu. Lepas tu, 3 minggu hold. Macam. Itulah tuan-tuan BBMA sebenarnya. Dia bukan sekadar ekstrim. Kalau tuan-tuan nampak saya jarang sangat kita ekstrim. MHB semua. Saya nampak, saya pergi momentum sebab saya tahu kekuatan perjalanan itu memang mantap. Jikalau setup ni tuan-tuan di monthly. Setup di weekly atau sekurang-kurangnya setup di daily. Pergerakan dia jauh. Itu sebab saya nak tuan-tuan bersabar. Jalan jauh ni boleh simpan untuk bayar kereta ni. Sebenarnya lepas tu bila kita dapat apa yang Pastor cakap tu betul. Sebenarnya tuan-tuan, jika tuan-tuan nak buat pre-plan, planning untuk nak bayar macam-macam, bayar mungkin duit dapur, elektrik, kereta semua kan. Kita boleh buat lepas tu, kita boleh buat banyak akaun. Akaun pertama, akaun untuk pelancongan dapur. Akaun kedua untuk bayar mungkin utility. Akaun ketiga untuk bayar mungkin kereta. Jadi akaun pertama, nampak setup beri entry buy, kita masuk, kita hold. Jangan buat log gajah. Kita simpan. Tapi kita setup di monthly. Tu best Pak Zu. Setup di monthly ni dia boleh pergi jauh. Jadi kita simpan. Lepas tu buka akaun-akaun lain berdasarkan kepada keperluan. Jadi itu di antara caranya Pak Zu. Yang memangnya itu yang saya buat dan saya cadangkan kepada sesiapa yang bertanya lah. Jadi benda-benda ni Pak Zu, entry satu. Tapi plan bagaimana kita nak menggandakan duit atau untuk kita nak tentukan ini untuk apa? Untuk apa? Itu yang terbaik Pak Zu. Cantik cikgu. Okey, tu tadi ni apa? Tadi AJ. DJ. Tadi ni DJ, satu lagi EJ EJ. EJ Euro JPY tuan-tuan, ini yang saya belasah Pak Zu. Ni. Ini yang saya belasah. Okey. Ni saya belasah. Alhamdulillah. Saya dah TP. Okey. Sekejap tuan-tuan saya cerita. Saya kena cerita daripada monthly sebenarnya baru tuan-tuan nampak sebab setup sekarang Pak Su adalah setup monthly. Dia datang ni Pak Su, bukan datang setiap bulan. Dia datang minimum 5 bulan sekali boleh kata. Assalamualaikum, aku ada ni. Minimum Pak Su 5 bulan sekali dia ada. Minimum. Sampai dia bagi salam dekat cikgu Mana nak dapat ilmu dia. Dia bagi salam. Pak Su, dia bagi salam. Saya dengar Pak Su dia bagi salam bila candle ni menyentuh garisan ni. Ini yang dia bagi salam kat saya. Saya kata, alamak, dah kena. Tuan-tuan, dia kena kat weekly Pak Su. Bila ni tuan-tuan, kena kat weekly. Saya tahu, ini kawasan yang terendah untuk bulan ni. Itu yang saya Melaya tu Pak Su. Okey. Itu yang saya Melaya. Jadi ini yang saya maksud tuan-tuan. Kalau katakan saya tak silap, saya tunjukkan ni itu yang EJ Pak Su EJ tu sekejap tuan-tuan kita tengok mungkin ada insya-Allah ni Pak Su. Nampak Euro JPY? Okey. Nampak saya punya layer ni. Berteritip. Layer tu lah tuan-tuan saya masuk dan inilah saya nampak pasal inilah dia bertemu ni, saya tahu ini tempat yang paling rendah untuk bulan ni. Memang saya layer. Alhamdulillah saya dah TP, saya tunggu setup seterusnya Pak Su. Apakah setup seterusnya? Jeng. Saya menunggu setup re-entry di daily. Okey tuan-tuan, yang dah berlaku tu tak apa. Yes, apa saya tunggu tuan-tuan?
Yang dah lepas tu lepaskan, kita tunggu apa nak muncul. Sebab kita lepas tu kita dah nampak GJ dah naik buat momentum buy. Cuma EG belum lagi. Jadi kita insya-Allah EJ juga akan buat momentum buy di daily. Bermaksud bila GJ dah pergi dulu, EJ dia baru nak ikut. Jadi bermaksud Pak Su, EJ ni pip dia masih banyak lagi. Dia macam lah. Okey tuan-tuan. Peluang. Yang saya nak kongsikan Pak Su adalah re-entry di daily. Di 4 jam hari ni ada tapi dia tak banyak lah. Okey. Apa yang saya maksudkan Pak Su? Pergi kepada 4 jam. Okey. Kita nampak garisan low BP ni. Okey. Ni. Nampak tak Pak Su? Dia jauh lagi dengan garisan biru. Jauh. Ini yang saya tunggu. Di 4 jam. Saya tunggu dia berlaku di 4 jam. Bermaksud dia mungkin berlaku paling awal mungkin Jumaat atau minggu depan. Tapi saya nak sangat benda ni. Tuan-tuan, insya-Allah dia kalau berlaku pertemuan ni, insya-Allah, maka itu adalah setup terbaik untuk kita nak buy bagi mewakili perjalanan re-entry buy di daily. Sebab setakat ni kita nampak arah kukuh. Kita menunggu re-entry buy. Jadi kalau muncul tuan-tuan, memang insya-Allah lepas arah kukuh akan ada re-entry. Lepas re-entry akan ada momentum. Dan tuan-tuan, momentum yang pertama dia kalau muncul insya-Allah bermaksud kita ada minimum 20 candle daily pasal kat depan. Jadi kalau tuan-tuan ada keyakinan dengan ilmu ni, pelbagai akaun mungkin salah satu akaun tuan-tuan hold dalam tempoh minimum 20 candle daily selagi tidak terbatal candle tersebut. Tuan-tuan, yang akan membatalkan candle daily, yang akan membatalkan candle momentum buy Pak adalah momentum sell. Selagi tidak ada tanda-tanda untuk terbatalnya bacaan tu tuan-tuan, hold dengan minimum kiraan 20 candle insya-Allah. Jadi bila tuan-tuan ada banyak akaun, banyaklah peluang boleh buat. Tu Pak Su. Kalau kita ada satu je akaun, jadi bila ada satu Pak Su, kita tak boleh buat macam-macam. Kita macam alamak, aku dah masuk buy baru profit 10 pip, aku nak TP. Dah tak boleh Pak Su. Macam saya buat, saya ada beberapa akaun di beberapa broker. Satu saya letak untuk bacaan EJ, okey, setup dekat 4 jam. Okey, ada setup dekat daily, ada setup dekat weekly, ada setup dekat monthly. Tapi saya pegang satu pair je. Saya pegang satu pair je. Itulah saya pegang. Jadi benda ni jelas Pak Su. Jadi bagi tuan-tuan yang nak buat plan macam ni, macam saya katakan tadi lah, sentiasa mencari setup di tampil besar tu maksud saya tuan-tuan, peganglah daily, peganglah weekly dan peganglah monthly. Okey, last Pak Su. NU ada lagi 3 minit. Okey. Right, kita nampak tuan-tuan bahawa USD kita nampak semakin lama semakin lemah. Itu yang kita jangan kita. Jadi kalau kita pergi NU secara kasarnya Pak Su, bila kita nampak USD ni dalam keadaan lemah, maka kita tahu NU peluang terbaik adalah buy. Jadi fokus untuk peluang buy. Saya pergi NU, okay, tuan-tuan, saya pergi NU dan kalau kita pergi kepada monthly, okay, Pak Su, lemah. Pak Su, perjalanan untuk naik dia dah bergerak Pak Su. Okey, tuan-tuan nampak ni Pak Su. Okey, saya besarkan kat sini. Okey, ini tuan-tuan, ini arah kukuh buy. Ini re-entry buy. Re-entry buy di monthly, kita akan nampak di weekly adalah market hilang volume buy. Alamak. Okey. Gatal Pak Su tangan macam ni. Ya Allah. Pak Su nampak tak garisan biru merah ni? Ni. Nampak tak dia bersilang dengan garisan hitam tengah ni? Betul. Tuan-tuan Pak Su, ini setup. Ni setup. Dengan kata mudah, sesiapa yang berani nak load gajah, jumpa saya setup macam ni, ni dah tempat dia Pak Su. Siapa nak load gajah lah kan. Tapi saya biasanya tak load gajah. Saya masuk tapi saya suka simpan. Inilah setup dia Pak Su. Dia akan sideway panjang. Sideway. Kali dia pergi, engkau naik. Dan Pak Su, yang berada di daily, kita dah nampak apa tau? Kita dah nampak bacaan momentum buy. Ini cerita dia. Bila ada bacaan momentum buy Pak Su, akan ada re-entry buy. Dan re-entry buy di daily, dia pergi 4 jam. Ni Pak Su yang saya katakan. Pak Su nampak tak? Garisan dia dah mula terkeluar. Dia dah bertemu kan? Dia dah bertemu ni. Tuan-tuan, bagian trade Q, saya syorkan tuan-tuan untuk mencari peluang-peluang entry terbaik di antara mid BB dan low BB.
Kalau dia dan jatuh, low BB. Baik. yes, itulah rezeki kita. Itulah tempat-tempat terbaik untuk harian. Dalam masa yang sama, tuan-tuan kena tahu apakah yang akan membatalkan kenaikan. Yang akan membatalkan baca momentum buy adalah momentum sell. Entry terbaik untuk buy tuan-tuan setiap hari. DH4 adalah zone di antara mid BB dan low BB. Harap perkongsian malam ni tuan-tuan dapat memberikan sedikit tips untuk lebih tahu mendalam. Sebenarnya tuan-tuan banyak benda nak cerita. Dia memang seronok. Ya dah tengok setup cantik mestilah seronok. Yang nampak lepas tu insya-Allah jauh nak pergi. Sebab kita tahu NU USD dijangka untuk terus lemah dan NU lepas tu fokus untuk peluang buy. Baik. Okey, itu saja. Harap pesan kali ini bermanfaat. Moga ada rezeki, ada masa. Kita doakan kesihatan kita semua untuk kita berjumpa pada hari dan di waktu yang sama pada minggu depan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Ribuan terima kasih. Terima kasih cikgu. Halalkan segala perkongsian ilmu cikgu pada malam ini. Ramai yang menonton cikgu dan ada yang minta pula, dia kata seminggu 2 kali pun tak apa BBMA, dia kata cakap. Yang termampu seminggu sekali. Itu pun dah alhamdulillah. Pihak penaja kata seminggu sekali. Itu pun dah cukup alhamdulillah. Dapat juga kita berkongsi tentang teknik-teknik macam mana bacaan-bacaan. Yang penting sekali dalam teknik dan juga bacaan, tip untuk macam mana nak jana ekonomi. Jangka pendek, jangka panjang, harian, mingguan, bulanan. Banyak tip yang menarik kalau tuan-tuan dapat perhatikan. Baik, saya doakan semoga anda konsisten dan diberikan rezeki yang murah. Dan juga esok jangan lupa kita ada segmen Tajaan XM Malaysia sebelah awal, dan kemudian di sebelah malamnya kita ada bicara fundamental. Kali ini juga pasti menarik. Saya akan lebih tekankan persoalan tentang election, sebab kita bertanya dekat orang yang memang betul-betul pakar fundamental. So dengan itu saya tinggalkan anda. Nak kena dengar. Nak kena dengar. Minggu lepas ramai tadi minta sampai 2 jam, 3 jam. Itu sambung minggu ni. Okey, assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.